Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersih muafakat sejahtera, salam seremban mampan bersih sejahtera. Yang saya hormati barisan ahli majlis, Seusaha Majlis Bandar Seremban, barisan ketua jabatan, ketua unit, pegawai-pegawai, rakan media serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat ilahi kerana atas ketentuan dan ketentuannya juga kita dapat berjumpa pada pagi ini, dan selawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat baginda dan mereka yang mengikut jejak langkah baginda hingga hari kesudahan. Terlebih dahulu, terima kasih kepada semua ahli majlis, serta usaha, ketua jabatan, ketua unit, pegawai-pegawai dan warga kerja Majlis Bandaraya Seremban yang sentiasa memberikan kerjasama dan komitmen yang tinggi kepada majlis bagi memastikan penyampaian perkhidmatan berjalan lancar dan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Ya, bagi Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah dalam masa beberapa hari lagi kita akan melangkah ke bulan Ramadan. Marilah kita bersama-sama memohon agar diberikan kesempatan dan kesihatan yang baik untuk bertemu lagi dengan Ramadan kali ini, bulan keberkatan dan bulan seribu rahmat. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua yang menyambutnya, dan berharap kita semua dapat meningkatkan lagi amalan kita, terutamanya pada malam-malam terakhir Ramadan dengan solat tarawih, membaca Al-Quran dan berqiyamul lail bagi menghidupkan malam-malam akhir di hujung bulan Ramadan. Pada tahun ini, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan telah pun mengeluarkan prosedur SOP aktiviti di masjid, surau Jumaat dan surau bagi Negeri Sembilan dalam fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Respondensi dari ini adalah bersesuaian dengan pengumuman yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, bagi memastikan peralihan Malaysia dari ke fasa peralihan ke akademik bermula 1 April 2022. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, Gary Bernison dalam buku beliau bertajuk Leadership Journey, How to Master the 4 Critical Areas of Being a Great Leader, telah menyebut bahawa the journey is never about the leader, but it starts with the leader. Along the way, the leader is the motivator, navigator, and guide, charting the course, setting the pace, and changing direction when necessary. Justru itu saya menyeru ahli majlis dan barisan ketua jabatan dan ketua unit untuk menjadi pemimpin yang boleh diteladani oleh kaki tangan di peringkat bawahan. Apabila menyentuh perkara ini, saya terpanggil untuk turut menyentuh mengenai amalan atau tindakan pejuang papan kunci ataupun keyboard warrior. Kumpulan ini gemar membuat catatan negatif atau kata-kata kurang baik mengenai agensi sendiri maupun kerajaan dalam pelbagai media sosial. Kata-kata atau berita yang dinyatakan belum tentu kesahihannya kemudian menjadi tular dalam masyarakat. Saya amat berharap agar warga Bandaraya Seremban tidak menjulang budaya konfrontasi dan berusaha untuk meningkatkan amalan konsultansi. Saya menyuruh warga Bandaraya Seremban juga tidak terlibat dalam perkara yang tidak sihat seumpama ini. Semoga kita tergolong dalam kumpulan orang yang suka bercakap yang baik-baik dan lebih baik berdiam diri daripada berkata-kata yang boleh memudaratkan diri sendiri. Sebenarnya dengan itu, kita perlu fikir yang baik-baik, berbicara yang baik-baik, tanamkan juga ideologi hebat agar akhirnya pemikiran ini mampu menjadi titian kepada kegemilangan Majlis Bandaraya Seremban. InsyaAllah yang baik-baik dan yang hebat-hebat saja yang akan datang pada kita. Yang beratuk tuan-tuan dan puan sekalian, pada 10 Februari yang lalu, saya telah mengadakan lawatan turun padang ke skim pemajuan strata yang telah diluluskan dan siap dilaksanakan melalui program Baik Pulih Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia TPPM bagi tahun pelaksanaan 2021. Butiran skop projek adalah seperti di paparan. Lawatan tersebut turut dihadiri oleh Yang Berhormat Tuan Yap Yu Weng Adun Mambau dan Yang Berhormat Tuan Chu Se Yong Adun Lobak.
Pengarah Kejuruteraan MBS, Ketua Unit dan Pegawai-Pegawai Majlis Bandar Raya Seremban. Semasa lawatan tersebut, saya telah menyerahkan plak simbolik siap projek kepada pengurusi Perbanan Pengurusan di Rumah Pangsa Taman Belian Blok A dan B, Blok C dan D, serta Rumah Pangsa Rasah Jaya. Saya juga menyuruh ahli majlis dan pembantu ahli majlis supaya terus menyantuni penduduk-penduduk di bawah JMB supaya diberi perhatian terhadap aduan-aduan yang dikemukakan. Pada 3 Mac 2022, satu lawatan kemaskini dan pemutihan produk pelancongan daerah Seremban, lawatan telah diadakan ke beberapa lokasi pelancongan yang mempunyai potensi untuk dikunjungi oleh para pelancong yang bertandang ke daerah Seremban. Di antara produk pelancongan dilawati ialah Nabila Agro Farm, Jalan Temiang Pantai, Jelatuk Farm, Rumah Undang ke-7 Kampung Pantai dan Agrowood Broga Lengging. Yang berhormat Tuan Haji Suhaimi bin Kasim Adun Lengging dan Pengarah Pembangunan Masyarakat dan Perjuangan Majlis Bandar Raya Seremban turut hadir semasa lawatan tersebut. Yang berdatuk tuan-tuan dan puan sekalian, pada 8 Mac 2022 sehingga 9 Mac 2022, program Travelog Meh Singgah Dulu oleh TV Al-Hijrah telah mengadakan penggambaran yang dihoskan oleh personaliti TV Syahir AF bagi mempromosikan produk pelancongan di daerah Seremban. Antara lokasi penggambaran tersebut ialah di 1 Taman Rekreasi Air Seremban, Galeri Diraja Tunku Jaafar, Rumah Undang ke-7 Kampung Pantai, Lorong Seni Seremban, Jejak Warisan Seremban, Masjid Sri Sendayan, Colours of Negeri Sembilan dan Pokok Getah Tertua. Turut hadir semasa penggambaran adalah Setiausaha Majlis Bandar Raya Seremban dan Pengarah Pembangunan Masyarakat dan Pelancongan Majlis Bandar Raya Seremban. Yang berdatuk tuan-tuan dan puan sekalian, pada 10 Februari 2022, satu majlis program bacaan Yasin sempena ulang tahun kedua Majlis Bandar Raya Seremban telah diadakan di Masjid At-Taufiqiyah, Taman Pinggiran Senawang. Majlis ini telah dihadiri oleh saya dan Setiausaha. Selain itu, program ini juga turut mendapat penyertaan yang menggalakkan dan kerjasama yang baik daripada penduduk setempat serta pihak pentadbiran masjid. Program ini juga secara tidak langsung dapat membincangkan permasalahan penduduk setempat dan mengeratkan lagi ukhuwah penduduk bersama Majlis Bandar Raya Seremban. Saya juga menyuruh semua ketua jabatan dan ketua unit mengambil tindakan ke atas semua permasalahan tersebut. Pertandingan bola sepak pada Datuk Bandar, anjuran Majlis Bandar Raya Seremban telah mula diadakan pada 7 Februari 2022 dengan menyaksikan 32 pasukan yang bertanding di peringkat kumpulan. Perlawanan ini berlangsung di 6 peringkat. Perlawanan akhir pertandingan bola sepak Piala Datuk Bandar telah diadakan pada 25 Mac 2022 di Stadium Tengku Abdul Rahman Paroi. Pertandingan ini telah dimenangi oleh pasukan Dusun Nyo FC dengan membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM10,000 berserta piala pusingan dan piala iringan. Naib Johan pula jatuh kepada pasukan kampung LBJ FC dengan membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM7,000 berserta medal. Tujuan pertandingan ini diadakan adalah untuk mengeratkan silaturahim di antara komuniti taman di dalam kawasan pentadbiran majlis. Selain daripada itu, pertandingan ini juga dapat meningkatkan semangat kesukanan di antara warga bandaraya. Pertandingan ini juga adalah untuk menggalakkan warga bandaraya menjalani kehidupan yang sihat melalui program komuniti yang dianjurkan oleh Majlis Bandar Raya Seremban. Saya menyuruh supaya urustia pertandingan pada masa akan datang dapat memastikan penyertaan pasukan perlulah terdiri daripada pelbagai kaum dan peringkat umur bagi mewujudkan suasana yang lebih harmoni. Dan juga perlu dipastikan untuk kita menjaga imej kejohanan agar mengelakkan dari tercemar dengan pergaduhan dan sebagainya. Yang berdatuk tuan-tuan dan puan sekalian, warga Bandar Raya Seremban termasuk ahli majlis dan pembantu ahli majlis memainkan peranan yang penting dalam memastikan kecemerlangan majlis berterusan dalam menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada warga bandaraya. Pematuhan SOP dalam melaksanakan tugas amat penting bagi mengelakkan sebarang ketidakpuasan hati pelanggan dan seterusnya memberi implikasi kesan buruk pada imej Majlis Bandar Raya Seremban. Saya menyuruh warga Bandar Raya Seremban dan yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini agar sentiasa mengamalkan integriti semasa bertugas maupun dalam menjalani kehidupan seharian. Integriti bermaksud suatu kualiti dan ciri positif yang wujud secara keseluruhan pada individu maupun agensi. Sehubungan dengan itu, integriti dan perkhidmatan awam terutamanya tidak hanya terhad kepada isu rasuah sahaja, tetapi ia berkaitan dengan pematuhan sistem dan prosedur kerja.
Malah ia juga meliputi semua aspek budaya kerja seperti menjalankan tugas dengan penuh komited, penggunaan masa bekerja yang optimum dan hubungan kerja yang harmoni di dalam sebuah organisasi. Untuk makluman semua juga, Majlis Bandar Seremban telah menyiarkan iklan berhubung cadangan penjualan 2 lot tanah milik majlis di Taman Permai secara tender terbuka dalam akhbar pada 2 Mac 2022. Tarikh tutup tender tersebut adalah pada 28 Mac 2022 jam 12 tengah hari. Dokumen tender tersebut dibeli mulai 7 Mac 2022 sehingga tarikh tutup pada 28 Mac di lobi Wisma MBS dengan harga RM50. Tender ini dibuka kepada semua individu dan syarikat di Pelawa untuk menyertai tender tersebut. Setiap tawaran tender hendaklah disertakan wang pertaruhan bernilai RM5,000 dalam bentuk wang pos, kiriman wang atau draft bank atas nama Majlis Bandaraya Seremban. Petender yang berjaya boleh menggunakan wang pertaruhan sebagai sebahagian daripada deposit 3% yang dikenakan semasa menandatangani surat setuju terima. Manakala bagi deposit sebanyak 7% hendaklah dijelaskan semasa urusan menandatangani perjanjian jual beli. Untuk makluman semua juga, sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Bandaraya Seremban telah mengambil alih pengurusan tempat letak kenderaan dan bas di Terminal 1 Seremban berkuat kuasa 1 Mac 2022 sehingga satu tarikh yang akan diputuskan kelak. Pengambil alihan ini susulan daripada terdapat beberapa isu berkaitan hal-hal yang tidak dapat dielakkan selain pada faktor ekonomi yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19. Buat masa ini, pentadbiran majlis menempatkan seramai 75 orang kaki tangan secara bergilir-gilir untuk kerja-kerja kutipan bayaran tempat letak kenderaan dan bas secara manual, iaitu 2 orang anggota penguatkuasa, 4 orang kaki tangan kerja-kerja perisian dan 3 orang kaki tangan elektrikal mulai jam 5 pagi hingga jam 12 tengah malam. Sehubungan dengan itu, jika terdapat sebarang masalah atau isu yang berlaku di Terminal 1, Terminal 1, boleh terus hubungi majlis di talian 06-765-4758 pada waktu pejabat atau dapatkan bantuan daripada kaki tangan yang bertugas di kawasan tersebut. Yang beratuk tuan-tuan dan puan sekalian, Majlis Bandar Seremban telah mengadakan bengkel penyelesaian aduan prosedur operasi standard SOP Sistem Pengurusan Aduan Awam SISPA pada 29 Mac 2022 di Kelana Resort Seremban. Bengkel ini telah dihadiri oleh Setiausaha MBS, ahli majlis dan pembantu ahli majlis Majlis Bandar Seremban, pengarah Biro Pengurusan Awam Melaka Negeri Sembilan dan pihak SW Corp Negeri Sembilan. Objektif bengkel ini diadakan adalah untuk menyampaikan prosedur operasi standard atau SOP penyelesaian aduan yang diguna pakai oleh jabatan-jabatan Majlis Bandar Seremban kepada ahli-ahli majlis dan pembantu ahli majlis supaya perkara ini dapat disampaikan dan dihebahkan kepada warga Bandaraya Seremban. Saya berharap dengan adanya bengkel ini, warga Bandaraya Seremban lebih memahami prosedur penyelesaian aduan Majlis Bandaraya Seremban. Mengenai pelaporan aktiviti Jabatan Pembersihan dan Kesihatan Persekitaran sehingga 28 Februari 2022, sebanyak 145 kes demam denggi dan tiada kes kematian dilaporkan oleh Jabatan Kesihatan Daerah Seremban. Majlis telah menjalankan aktiviti kawalan fogging ke atas 12,164 premis, ULV di 17,459 premis, lawas seeding di 8 lokaliti, source reduction di 8 lokaliti dan telah mengadakan gotong royong di 15 taman perumahan. Majlis juga telah mengadakan sebanyak 83 sanitasi dan 90 disinfeksi sehingga Februari 2022. Majlis juga telah mula melaksanakan kerja-kerja pembersihan awam bagi jalan-jalan JKR dengan menggunakan peruntukan Maris mulai 1 Disember 2021 sehingga 30 November 2022. Lokasi yang terlibat adalah seperti yang dilampirkan. Majlis telah siap melaksanakan kerja-kerja pembersihan ke atas tanah SUK iaitu di Balai Penghulu Lengging, Rumah Kelab Taman Seri Rahang, Green Technology Park Seremban 2 dan Galeri Diraja kecuali di Bukit Temiang kerana majlis sedang menunggu peruntukan daripada pihak SUK. Majlis Bandaraya Seremban telah menerima aduan daripada beberapa pihak mengenai kelewatan pembukaan tanah perkuburan Islam Senawang di Forest Heights. Tanah perkuburan tersebut sepatutnya siap pada 17 Februari 2022, tetapi pembukaan tanah tersebut terpaksa ditunda disebabkan beberapa faktor. Walau bagaimanapun, setelah berlaku isu air bertakung di tapak sedia ada, pihak majlis telah menimbangkan untuk menggunakan kaedah platform sebagai tapak perkuburan berbanding tapak perkuburan berkecerunan rendah.
Penukaran kaedah ini telah menyebabkan berlaku pelanjutan masa oleh pihak kontraktor. Selain itu, projek ini juga terjejas akibat cuaca yang sering hujan sejak kebelakangan ini. Sehubungan dengan itu, Tanah Kuburan Islam Senawang telah dibuka pada 7 Mac 2022 dan sehingga kini, sehingga 29 Mac, sebanyak 27 jenazah telah dikebumikan di Tanah Kuburan Islam Senawang di Forest Heights. Majlis Bandar Seremban juga telah mengadakan pameran Seremban Bebas Plastik di lobi Wisma MBS pada 16 Mac yang lalu. Kumpulan sasaran adalah pelanggan-pelanggan yang datang berurusan di Majlis Bandar Seremban, warga Bandar Seremban dan peniaga-peniaga kios majlis. Mesyuarat Jawatankuasa Task Force Bazar Ramadan bilangan 2 2022 telah diadakan pada 24 Februari 2022 bagi memilih penganjur bagi Bazar Ramadan. Mesyuarat ini telah dihadiri oleh 7 orang ahli majlis, 5 orang ahli jawatankuasa dan 7 orang pemerhati terdiri daripada wakil pusat DUN. Hasil keputusan mesyuarat telah memilih 41 penganjur bagi 44 lokasi yang telah ditetapkan. Manakala bagi tapak bazar di Fitri pula, sebanyak 9 penganjur telah dipilih bagi 11 lokasi yang telah ditetapkan. Majlis penyerahan surat lantikan pada penganjur telah diadakan pada 10 Mac 2022 dan satu taklimat mengenai syarat-syarat yang perlu dipatuhi serta penerangan telah disampaikan kepada semua penganjur yang telah diadakan. Sesi ini turut dihadiri oleh ahli majlis kawasan, Susul MBS dan agensi teknikal berkaitan. Selepas lantikan dilakukan, majlis telah menerima pelbagai aduan mengenai harga tapak yang ditawarkan oleh penganjur terlalu tinggi dan permohonan tapak telah penuh dalam masa yang singkat, terutamanya bagi penganjuran bazar Aidilfitri di kawasan hotspot. Sehubungan dengan itu, majlis telah memaparkan senarai nama dan nombor telefon penganjur serta harga tapak yang telah ditetapkan oleh majlis di kaunter jabatan dan laman sosial rasmi MBS bagi memudahkan peniaga yang berminat menghubungi penganjur berkenaan. Majlis juga telah mengadakan perjumpaan bersama-sama dengan 4 penganjur bazar Aidilfitri di dataran Senawang dan Bandar Prima Senawang yang terpilih pada 15 Mac yang lepas bagi menjelaskan semula syarat-syarat yang perlu dipatuhi terutamanya bagi penetapan harga tapak. Majlis telah minta penganjur menaikkan banner yang memaparkan maklumat penganjur di sekitar kawasan bazar. Perjumpaan ini telah diketuai oleh Susul MBS bersama-sama dengan ahli majlis kawasan. Saya menyuruh ahli majlis dan pembantu ahli majlis agar bersama-sama membantu Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri ini berjalan dengan lancar. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, Malaysia akan beralih ke fasa peralihan ke endemik mulai 1 April 2022. Fasa peralihan endemik merupakan exit strategi untuk membolehkan kita semua kembali kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Walaupun kita bakal beralih ke fasa endemik di mana lebih banyak prosedur SOP yang dilonggarkan, saya meminta semua masih patuh pada SOP yang ditetapkan. Amalkan gaya hidup yang sihat dengan amalan norma baru iaitu mengelakkan 3S iaitu kawasan yang sesak, kawasan yang sempit dan elakkan bersembang dengan jarak yang dekat. Itu juga masih lagi digalakkan untuk mengamalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air sabun, memakai alat pelitup hidung dan mulut face mask di tempat awam dan jika bergejala dan mengambil berat akan amaran daripada KKM bersifat peringatan. Akhir sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat menyambut menjalani ibadah Ramadan, ibadah puasa pada bulan Ramadan dan ibadah-ibadah sunat yang lain sepanjang bulan Ramadan yang pada kali ini. Semoga kita semua terus dikurniakan kesihatan yang baik dan segala amal ibadah yang kita lakukan di sepanjang bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.